bina Kaabah, bentuk dia macam ni, segi empat tepat. Nabi Ibrahim bina bahagian bawah, dia bina lah, ambil simen, ambil batu simen. Ismail. Menjadikan seluruh tempat ni haram dan aman untuk seluruh manusia, siapa-siapa pun. Ambil makam Ibrahim yang ada dekat tepi tu sebagai tempat solat. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan lepas tawaf solat di belakang makam Ibrahim. Kan makam Muhammad? Makam Ibrahim. Ayat ni turun untuk Muhammad. Muhammad, kau bawa umat kau pergi semayang belakang makam Ibrahim. Itu iktiraf Ibrahim AS. Makam Ibrahim. Apa maksud makam? Orang Melayu bila sebut makam, dia bayang kubur. Makam, bahasa Arab, makam. Makam maksudnya tanda. Makam maksudnya kedudukan. Tuan-tuan, pintu tu pintu apa? King Abdul Aziz. Pintu King Abdul Aziz. Siapa dia? Orang tak kenal pun kadang-kadang. Tak kenal pun kadang-kadang. Tapi tuan-tuan, orang panggil pintu King Abdul Aziz. Hak ni pula pintu Omar. Yang ni pula pintu Abu Bakar. Pintu Bani Syaubah. Pintu sekian, pintu sekian, pintu sekian. Pasti apa ada nama-nama tersebut? Tak kenal pun. Itu namanya tanda. Tanda. Bukan nama abang ke tanda jalan? Tak. Abang buat jasa, abang orang hebat, ada jalan nama abang. Betul tak? Semua orang yang meninggalkan tanda adalah orang yang diberi kedudukan. Ibrahim AS ada makam, ada tanda dia kat sini. Which is, dalam banyak-banyak benda keliling Masjid Haram ni, kalau tanya orang, mana dia pintu Bani Syaubah? Tuan-tuan pun saya tak tunjuk. Sebab, dia ada jasa, ada tanda, tapi somewhere lah kat situ. Kalau saya tuan-tuan, mana dia jalan Tun Sambatan? Sebagian tuan-tuan boleh tunjuk. Sebagian tuan-tuan kata, somewhere lah kat KL tu. Tapi tuan-tuan, apa yang confirm tuan-tuan tahu? KL. KL Tower tuan-tuan tahu. KLCC tuan-tuan tahu. Menara TRX tuan-tuan tahu. Putrajaya tuan-tuan tahu. Boleh tunjuk, ni, confirm ni. Pasal apa? Sebab benda besar. Dekat semua benda ada di keliling Kaabah ni, apa benda besarnya? Dua. Kaabah dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah tanda kehebatan Ibrahim diletak kat situ. Dan of course, betul, tapak kaki Ibrahim dekat atas batu yang dia pijak untuk bina Kaabah. Batu tu kekal, lalu orang jadikan dia sebagai tanda Ibrahim lah. Dan orang letak makam Ibrahim. Tuan-tuan, perintahnya adalah wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Ambil makam Ibrahim sebagai musalla. Musalla maksudnya tempat solat. Ambil makam Ibrahim sebagai tempat solat. Apa yang pelik dalam ayat tu? Apa yang pelik dalam ayat tu? Kamu umat Muhammad ambil makam Ibrahim sebagai tempat solat. Apa yang pelik dalam ayat tu? Apa yang pelik? Tuan-tuan, makam Ibrahim dalam masjid kan? Kalau Allah tak sebut pun, tuan-tuan sembahyang tak itu? Ya kan? Sekarang saya explain sejarah perintah. Apa maksud masjid? Masjid terjemah literal bermaksud tempat sujud. Itu masjid. Dari perkataan literal lah. Sajadah, sujud, masjid, tempat sujud. Tuan-tuan tengok. Tawaf, perbuatan. Mataf, tempat tawaf. Sa'i, Matha'ah, tempat sa'i. So, masjid, tempat sujud. Itu perkataan literalnya, terjemah literal. Masjid, tempat sujud. Musalla, tempat solat. Masjid, tempat sujud. Musalla, tempat solat. Pasal apa disebut ambil makam Ibrahim sebagai tempat solat? Ini sebabnya tuan-tuan. Dulu Kaabah saiz dia macam tu. Dulu Kaabah adalah segi empat tepat. Segi empat tepat kan? Tepat. Segi empat tepat. Dulu Kaabah saiz dia macam tu tuan-tuan. Bukan macam sekarang. Siapa first time tahu? Mesti buat research semua. Akak baru tahu. Akak baru tahu Kaabah macam tu. Nabi Ibrahim bina Kaabah, bentuk dia macam ni, segi empat tepat. Nabi Ibrahim bina bahagian bawah, dia bina lah, ambil simen, ambil batu simen. Ismail, okey. Dia bina bersama Ismail. Ismail bagi batu, dia letak. Ismail bagi batu, letak. Ismail bagi simen, dia bubuh. Buat dua orang je, orang lain tak tolong. Waktu tu Mekah ada orang lah.
Ada Bani Jurhum, ada orang dah. Tapi orang lain tengok je, apalah yang budak kecil ayah dia buat ni. Bina, buat 4 segi macam tu. Bila bina, nak pi buat bahagian atas, tangan tak sampai. Maka Ismail letak satu batu, dia pun pijak batu tu dan dia buat bahagian atas. So, pijak batu tu kat sini ke kat sini? Nak buat bahagian atas? Jauh ke tempel? Tempel. Takkan pijak kat situ, tak bijak sangat. Letak kat situ, lalu dia tempel. Letak, buat bahagian atas. Dia buat bahagian atas tersebut, tuan-tuan. Lepas dah habis siap, batu tu kekal kat situ lah. Tangga. Tuan-tuan, tangga lepas guna simpan store. Tapi kalau store tak ada, simpan situ lah. Nak guna boleh angkat balik. Maka Ibrahim tinggal lah kat situ. Siapa punya batu tu? Ibrahim punya lah, dia bina. Dia guna. Dia bina bahagian atas Kaabah dengan dia pijak. Selesai. Zaman Nabi Muhammad, orang solat di semua keliling, semua tempat ni kecuali belakang makam Ibrahim. Mereka rasa, orang Quraisy zaman Nabi rasa semayang dekat sini best. Sebab apa? Sebab kita sujud direct menghadap Kaabah. Sini best, sujud direct menghadap Kaabah. Sini best, menghadap Kaabah. Sini best, menghadap Kaabah. Tapi dekat sini tak syok. Pasal apa? Depan kita terhalang dengan batu, entah mana batu tu. Baru menghadap Kaabah. Orang Quraisy tak suka semayang dekat kawasan yang ada makam Ibrahim. Sehinggalah turun ayat ini. Bukan saja orang Islam semayang belakang Ibrahim, berebut pula nak semayang belakang makam Ibrahim. Tuan-tuan ikut kursus umrah, tempat mustajab doa antaranya Multazam, betul tak? Daripada Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah tu Multazam. Tuan-tuan, selama ni orang berebut dekat Multazam tu, makam Ibrahim sebelah tu je. Orang tak marah. Dia seolah-olah macam, oh, hang semayang kat mana? Oh, aku doa kat Multazam. Aduh, hang doa kat mana? Makam Ibrahim. Rugi. Itu mentaliti orang zaman tu. Orang kata, cik abang, ambil makam Ibrahim sebagai tempat solat. Lalu baru orang Islam berebut. Itu sejarahnya. Sejarahnya. Itu pengiktirafan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Saya buat sedikit gambar. Tuan-tuan, sebenarnya slide yang saya tunjuk kat tuan-tuan ni adalah slide saya mengajar. Ni saya mengajar tak ada Quran macam ni lah. Cuma kalau online saya tunjuk dekat skrin. Kita skrin tak ada. Kecuali kalau kita ramai, mungkin satu hari kita boleh pasang slide projektor, betul bang? Jadi saya pergi masjid surau, saya kenal Abang Zuri tu mengajarkan masjid tu, tunjuk skrin lah. Tuan-tuan, dulu makam Ibrahim dekat situ, orang solat dikeliling kecuali di situ. Dikeliling kecuali di situ. Allah turunkan ayat tadi, barulah orang solat semua tempat. Ustaz, hari ni makam Ibrahim kat belakang. Dulu kat situ, hari ni kat belakang. Why? Pasal apa? Ini sebabnya, tuan-tuan. Sebabnya adalah topik kita peralihan makam Ibrahim ni. Lepas tawaf kena buat apa? Lepas habis 7 siang kena buat apa? Solat di belakang makam Ibrahim. Nabi Muhammad ajar para sahabat, sama ada tak haji ke, umrah ke, ataupun macam yang saya sebut, penduduk Mekah pergi tawaf sunat. Hatta tawaf sunat pun. Lepas semayang, Nabi Muhammad tunjuk contoh, mereka pun tawaf macam kita duk buat lah, tawaf. Last kali Nabi Muhammad akan pergi betul-betul belakang makam Ibrahim dan solat. Lepas tu pergi minum air Zam-Zam. Ramailah nak berebut solat di belakang makam Ibrahim tu. 4 orang boleh solat serentak. Kalau betul-betul belakang Ibrahim, 4 orang. 4 orang kat belakang, 4 orang kat belakang, 4 orang kat belakang. Sebab makam Ibrahim kecil. So 4 ni jadi memanjang lah. Orang habis tawaf, solat di belakang Ibrahim, jadi bahagian makam Ibrahim ni akan ramai orang sebab nak solat. Ramai orang nak solat. Bila ramai orang nak solat kat sini, orang nak tawaf tak boleh. Tak boleh. Orang nak tawaf kena pusing belakang. Tahu kan? Orang sini beratur nak solat di belakang makam Ibrahim. Waktu orang tawaf tak boleh pergi situ, langgar orang. Kena pergi belakang. Dulu tak ada masalah sebab adalah 100 orang sekali mai. Zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah. Empire Islam take over seluruh jazirah Arab, bahagian utara Afrika, bahagian selatan Eropah, masuk ke Asia Tengah. Empire Islam habis sampai ke India, Pakistan dah pun. Zaman Umar Al-Khattab